Assalamualaikum nak mak. Assalamualaikum, Mak. PD ni ke ICU ke? Mak. Tapi bukan kat ICU lah, dekat ward better. Malam dipindahkan sebab dah makin. Alhamdulillah, setiap malam mak sembahyang hajat supaya anak mak sihat. Amin. Ni Mak, Bidi nak cakap sikit lah dengan Mak. Harap Mak janganlah kecil hati dengan Bidi. Rasa dah 6 tahun dah saya tak balik raya rumah Mak. Yang tahun ni pun itulah, saya pun tak sempat nak raya lagi rumah Mak tahun ni. Tak apa. Sebelum ni pun kau raya dengan mentua kau kan. Yang penting anak mak sihat, menantu mak sihat, cucu mak sihat. Ya Allah, berdosanya aku memisahkan kasih sayang seorang ibu dengan anak. Mak Adli mana Mak Adli? Ada tidur kat dalam. Bidi, nanti Rosa balik, mak buatkan ketupat rendang untuk kau makan ya. Baik Mak. Terima kasih Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedutan drama itu tadi mungkin orang kata memberi sedikit kesan kepada penonton-penonton kita yang mana tahun ini buat kali keduanya Yana kita tak dapat pulang berhari raya di kampung bersama dengan kaum keluarga dan tapi jangan risau, topik kita hari ini nak sama-sama kita kongsikan kepada anda antara inisiatif dan ramai juga sebenarnya dalam kalangan kita ini yang bukan sahaja berada di Malaysia tapi mungkin berada di luar negara yang tak dapat berkesempatan nak beraidilfitri dengan ahli keluarga, sanak saudara dan juga rakan-rakan tercinta. Betul, orang kata distance makes the heart grow fonder, tetapi adakah betul-betul yang jarak itu menguji rasa kasih dan sayang kita terhadap terutamanya keluarga kita sendiri. Dan Fiza, kalaulah boleh kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama pertama sekali dengan Encik Fazli Yusof yang merupakan perunding motivasi. Assalamualaikum Encik Fazli. Waalaikumsalam Yana dan Fiza. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Salam Ramadan. Salam Ramadan kembali. Dan yang bersama dengan kita ketika ini juga kita bersama dengan Dayah Bakar. Apa khabar Dayah? Khabar baik, rindunya. Ya Allah, rindunya. Kami baru cakap tadi, last kita jumpa beberapa hari sebelum Dayah nak pergi Canberra. Tapi ni kita jumpa dengan kalian. Ya, betul. Mana Fahri? Fahri ada dekat depan. Tak apa, kejap lagi kita panggil dia. Okay? Fahri dengan Baba lah tu Okey, dan kita juga hari ini berkesempatan bersama dengan beberapa ahli keluarga Dayah sendiri. Kita bersama dengan Datuk Abu Bakar Johar, iaitu bapa Dayah sendiri. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rindunya juga dekat Datuk. Dan kita juga bersama dengan Mami Poko iaitu Datin Halimatul Kamaliah Abdul Rahim yang merupakan ibu kepada Dayah Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami sihat ke tu? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Sabar tau, jangan nangis dulu. Dan kita juga bersama dengan Muhammad Syahir Datuk Abu Bakar yang merupakan abang kepada Dayah Bakar. Assalamualaikum Abang Syahir, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak kongsikan topik kita jauh di mata, dekat di hati. Sebelum kita nak bertanya dengan lebih lanjut lagi kepada Dayah ataupun kepada Cik Fazli sendiri, saya nak ajukan soalan pertama ini kepada Ibu Dayah sendiri, Datin sendiri. Mungkin boleh kongsikan, hari ini ramai dalam kalangan kita ni kan yang rasa sedih tak dapat berjumpa dengan ibu bapa dan sebagainya, tak dapat pulang ke kampung. Tapi mungkin pengalaman Datin sendiri bersama dengan Dayah, mungkin ramai yang tak tahu, Dayah ni memang anak yang manja, anak bongsu dan walaupun dah mendirikan rumah tangga, kalau nak pergi bersiaran ke Borak Kopitiam sebelum ni, kadang-kadang Mami yang masih lagi siapkan baju, tanya apa nak pakai, masak dan sebagainya. Jadi tak pernah berjauhan dengan Dayah. Kali pertama berjauhan dengan Dayah dan cucu pula tu. Mungkin boleh kongsikanlah situasi, reaksi dan juga perasaan Datin sendiri ketika ini. Terima kasih kepada ibu tiga pada hari ini. Beri peluang saya kan. Jadi kita macam ni, Dayah ni anak bongsu. Memang dia selalu menceriakan suasana. Dia yang selalu rapat dengan saya. Jadi dia ni memang apa orang cakap, penghibur, penghibur lara. Lepas tu dengan kerenah dia lah yang buat kami macam ibu. Jadi masalah sekali ni dia dah jauh. Bila jauh macam tu, rasa rindu tu memang selalu, sentiasa. Dia sentiasa di hati lah dan di fikiran nanti. Macam tu.
Pastinya seorang ibu pula sangat-sangat close dengan anak perempuannya. Bongsu pula tu. Teringat pula Kak Uni. Manja lagi tu. Betul. Baik, seterusnya sebelum nak tanya kepada Datuk dan juga kepada Syahid, juga kepada Encik Fazli, nak tanya kepada Dayah Bakar. Sekarang ni dekat Canberra pukul berapa tu? Sekarang lebih kurang 2.30 sebab bezanya 2 jam daripada Malaysia. Tapi kejap lagi je dah buka puasa. Betul lah tu. Okey. Dekat sini berbuka cepat tau. Dekat sini berbuka dalam 5.20 macam tu. Untung. Jom Fiza, kita ke Canberra sekarang. Kita boleh pergi. Nasib baik kita tak boleh pergi. Itulah tu. Seterusnya Yana. Okey, Fiza, Dayah, mungkin boleh kongsikan kepada penonton semua macam mana pengalaman berada jauh dengan keluarga buat pertama kalinya dengan keluarga kecil Dayah di Canberra, raya pertama tidak bersama dengan keluarga besar. Bagaimana pengalaman baru ni untuk Dayah? Okey, kiranya kalau nak bercakap tentang hari raya, berapa hari saja lagi. Dan memang betul macam apa yang mak saya cakap, saya tak pernah berjauhan walaupun saya dah berkahwin, saya masih duduk dengan mak dan abah saya. Dan tentunya rasa tu lain daripada yang biasa. Sebab saya fikir, saya selalu kalau kat sini saya fikir pun mak abah okey ke, mak abah raya nanti macam mana. Sebab tahun lepas pun kita PKP kan, jadi sekurangnya saya ada di rumah. Tapi macam tahun ni terbayang, teringat. Tapi tak adalah rasa terlalu risau sebab saya tahu saya ada adik-beradik yang sentiasa ada untuk ibu bapa saya, dan adik-adik saya pun duduk memang kat Kuala Lumpur. Jadi mungkin pagi raya tu mungkin sebab sikit lah kan. Selalu pagi raya mak, abah, biasalah tu kan. So ni pertama kali. Kita pun tak tahu, kita tunggulah hari raya nanti macam mana agaknya. Itulah dia, sebelum nak menjelang raya tu pun bila berpisah jauh dengan keluarga tu pun, itu bukan hakikatnya bukan mudah. Kita ingat lagi beberapa hari sebelum kita Dayah nak pergi tu, kita jumpa cakap tu pun dah menangis-nangis. Betul? Macam mana nak tinggalkan ibu dan ayah di rumah. Cik Fazli, ini kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Bagaimana kita lihat situasi Dayah ini mungkin sedikit berbeza kerana jauh di perantauan, bukan berada di Malaysia. Tapi mungkin apa yang menjadi kegusaran, kesedihan ramai dalam kalangan masyarakat sekarang ni apabila kita berada dekat tapi kita rasa macam jauh kadang-kadang sebab tak dapat nak berjumpa dengan ibu bapa, nak salam tangan, nak peluk cium pada pagi raya itu. Tetapi kita harus akur dan tahu bahawa ini adalah adaptasi norma baharu yang kita kena pelajari, dan mungkin kita akan berada dalam keadaan ini untuk tempoh 5 ataupun 10 tahun akan datang. Bagaimana untuk kita terus berkongsi rasa kasih, sayang dan menimbulkan aura kegembiraan dalam keluarga itu walaupun tak dapat bersua muka, Cik Fazli? Ya, terima kasih Fiza dan kepada semua apa yang bersama dalam wanita hari ini. Pada hari ini hari raya adalah hari bahagia, hari gembira, hari keluarga, hari kasih sayang dan saling kita mendoakan kebaikan dan kegembiraan pada hari raya tersebut. Seperti tahun lepas, tahun ni pun juga kita menghadapi situasi yang hampir sama, dan bagi saya ini macam extended Ramadan lah kan. Ramadan ni mengajar kita menahan diri dari benda yang kita suka kan, yang kita mahu dan kita suka, makan, minum bersama dan pelbagai lagi. Benda tu kita suka, tapi Ramadan minta kita tahan diri supaya mencapai takwa. Cuma kali ini dan tahun lepas kita menahan diri bukan saja daripada lapar dan dahaga, kita menahan diri daripada berjumpa keluarga, menahan diri daripada bersalam-salaman kan. Itu extended Ramadan, ekstra lagi supaya kita mungkin, sebab kalau kita ingat, kalau kita tak seperti yang kita tahu, bila kita tak makan Ramadan, kita ingat pada Allah kan, kita ingat pada Tuhan. Tapi ialah situasi yang kita hadapi hari ini bukan senang. Saya tahu pelbagai perasaan bercampur baur dan banyak tak sikit air mata yang tumpah, tapi kita mengharapkan semoga kita boleh menghadapi dan menguruskannya dengan baik untuk tujuan yang lebih besar, insya-Allah. Sebab puasa kita buat untuk tujuan yang lebih besar, iaitu takwa. InsyaAllah apa yang kita hadapi tahun lepas, tahun ini adalah untuk tujuan lebih besar supaya kita
menang, sama-sama menang, kita jaga kita insya-Allah. InsyaAllah. Dan walaupun jauh di mata tetapi masih lagi dekat di hati. Dan ini saya kira adalah pengorbanan yang ramai kita lalui. Terutamanya untuk Dayah kalau setahun yang lalu tidak dapat beraya bersama dengan suami. Tahun ini pula tidak dapat beraya bersama dengan keluarga. Soalan saya ni saya nak ajukan kepada Datuk Bakar. Ataupun kalau di Instagram Dayah Bakar selalunya kita akan dengar ataupun lihat Dayah tulis Tuan Bakar. Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa sebenarnya antara perkara yang dirindukan tentang Dayah Bakar, Kapten Hanif dan juga Fahri, dan bagaimana sebenarnya Datuk seksi keluarga melepaskan rasa rindu tu? Sebenarnya ini kali pertama Dayah tak beraya dengan kita. Ya. Perasaan rindu tetap ada. Dan dia merupakan anak bongsu. Ya Datuk. Jadi walau bagaimanapun dalam zaman teknologi moden ini, hampir setiap hari kita akan berhubung melalui video call. Jadi perasaan itu kuranglah sikit rindunya. Tapi walau bagaimanapun tetap rindulah. Dan saya tak dapat merasakan pagi raya insyaAllah yang kita akan tempuhi bagaimana perasaannya tanpa hidayah. Dan dia merupakan anak bongsu dan pun lara dalam keluarga. Jadi saya berharap Dayah dapat tahan lah. Ya. Dayah sendiri mungkin Dayah boleh kongsikanlah. Kalau kita lihat hari ini, keadaan dan situasi ini mungkin berbeza dengan 5 ataupun 10 tahun yang lalu. Kalau 5-10 tahun yang lalu kita jauh, kita mungkin tak dapat berkomunikasi melalui video call. Tapi hari ini Dayah walaupun tak bersama satu rumah, tapi melalui telekomunikasi itu Dayah dapat berhubung dengan ibu, ayah, ahli keluarga, anak-anak buah yang lain yang turut dirindui. Dan bagaimana Dayah mengambil ini sebenarnya sebagai satu perkara yang lebih positif untuk kita kongsikan kepada penonton-penonton kita, Dayah? Macam ni, bila saya fikirkan apa yang saya lalui tahun lepas, iaitu 1 tahun yang cukup panjang di mana saya berjauhan dengan suami saya dikala saya mengandung dan saya melahirkan anak. Saya sentiasa berpegang pada satu prinsip yang di mana kalau kita ikut ayat Al-Quran pun kan, di mana ada kesusahan pasti ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi saya selalu beranggapan yang kejauhan ni hanyalah satu waktu yang kita kena lalui untuk kita menyedari bahawa betapa tulusnya sesuatu cinta, betapa hebatnya satu pengorbanan di mana akan diakhiri dengan kepanisan. Jadi kepada sesiapa saja yang menonton sekarang yang terpaksa terpisah dengan ibu bapa ataupun yang tersayang, anggaplah ini sebagai satu waktu yang untuk membuktikan betapa kasihnya kita kepada keluarga kita, dan jangan ambil satu saat sekalipun sebagai satu perkara yang sia-sia. Setiap saat, setiap memori kita kena cherish, kita kena hargai, sebab kita tak tahu bilakah waktu itu akan pergi dan bila waktu kita akan bertemu dengan yang tersayang. Jadi kalau mak ayah saya memang betul lah memang video call. Alhamdulillah kita ada teknologi sekarang ni, dan itulah sebenarnya penguat. Kadang saya tengok video, saya tengok gambar, dan saya jenis seorang yang tidak menunjukkan kesedihan, lagi-lagi depan ibu bapa saya. Saya selalu dikenali sebagai Dayah yang ceria. Betul. Dayah yang happy. Jadi saya pun tak nak menangis di wanita hari ini. Dayah tetapi Dayah dah tak ada. Itulah orang kata emosi adalah satu perkara yang sukar untuk kita, kadang-kadang susah untuk kita ungkapkan, tetapi kita boleh lihat. Jadi air mata inilah air mata rindu dari saya, ibu bapa saya yang saya sangat-sangat kasihi. So to all yang ada parents, yang ada yang tersayang, lepas habis wanita hari ini, tolonglah telefon, tolonglah tanya khabar.
Okey. Bukan Dayah je rindu. Dayah dah tak ada kat studio, kami pun tak rasa dah nasi goreng. Betul lah tu. Dan kalau kita lihat juga kan perkongsian Dayah Bakar di laman sosial Instagram terutamanya memang penuh dengan rasa kasih, cinta dan bukan sahaja terhadap keluarga, adik-beradik dan juga kawan-kawan. Bercakap pasal adik-beradik ni, Abang Syahid kita mungkin boleh kongsikan. Kita semua tahu kemesraan antara anak-anak Datuk Bakar dan Datin Kamaliah sekeluarga kan. Mungkin boleh kongsikan juga bila Dayah berada jauh ni, bagaimana situasi anda adik-beradik meraihkan walaupun Dayah sekeluarga berada jauh tetapi masih lagi kasih mengasihi. Jadi terima kasih soalan tu. Jadi macam ni lah, kami adik-beradik memang daripada kecil dibesarkan bersama-sama. Kita orang memang rapat. Dan ni first time lah raya Dayah tak ada. Kalau dulu Dayah tak ada pun sebab pagi dia ada show lah time raya untuk festival. Tapi tahun ni memang dia tak ada. Tapi dia tak ada pun sebab kita dah biasa tengok dia pagi dekat TV tu. Jadi dia boleh nampak juga dekat handphone kita boleh nampak juga kat TV. Rasa sama je lah. Jadi untuk adik-beradik pula, untuk memastikan hubungan kita rapat, kita akan make sure every week kita akan ada family punya video call. Kita punya family video call, kita akan saling tanya khabar dan kita akan update apa situasi terkini. Dan benda-benda ni walaupun jauh, tapi kita orang semua masih rapat lah. Alhamdulillah. Jadi, yes, silakan. Ya, ini yang kita katakan jauh di mata tapi dekat di hati. Cik Fazli mungkin boleh kongsikan juga tentang apa yang dikongsikan oleh Datuk, Datin dan Abang kepada Dayah sendiri dan apa dikongsikan oleh Dayah sendiri tentang apabila kita berjauhan ini masanya untuk kita menghargai. Betul? Lebih menghargai perasaan itu sendiri, rasa kasih, sayang, cinta, pengorbanan dan bila adanya kerinduan itu juga menguji kita bahawa benar, aku terlalu sayangkan keluarga, aku terlalu sayangkan yang tersayang. Bagaimana kita nak kongsikan juga kepada para penonton? Ini juga mungkin ujian buat kita yang mungkin sebelum ni ada dalam kalangan kita yang berada dekat dengan keluarga tapi kita mengabaikan waktu terluang itu untuk tidak bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi bila berlakunya perkara sebegini, mungkin ia satu pengajaran juga untuk diri kita untuk lebih menghargai masa, menghargai orang-orang yang kita sayang, terutama sekali ahli keluarga yang berada di sekeliling kita, Cik Fazli. Ya, benar sekali. Seperti yang Dayah sebut tadi, bila berjauhan kadang-kadang kita rasa lebih bermakna apa yang kita ada, betul kan? Dan saya rasa peristiwa apa yang kita alami sekarang adalah kadang-kadang ia tarbiyah daripada Tuhan supaya kita menghargai. Kadang-kadang ada orang bukan jauh di mata, dekat di mata tapi hatinya jauh kan, walaupun bersama. Sebab ada kajian dibuat oleh Oxford University dan Warwick University. Dia buat kajian terhadap pada tahun 2015 terhadap 2,500 kanak-kanak. Didapati 38% daripada family time digunakan untuk menggunakan mobile device dan 47% di kalangan dia kata dia ada satu istilah lain, dia panggil bukannya together time tapi alone together time. Alone together time. Dia sama-sama duduk dalam satu ruang tamu, duduk dalam satu rumah tetapi masing-masing alone, bersama-sama, yang mana mereka menyatakan bahawa 47% daripada masa mereka adalah alone together time. Jadi saya rasa kadang-kadang kita kurang menghargai. Kita duduk serumah kan, selalu jumpa. Bila ia berlaku hari-hari, kita kurang menghargainya. Bila keadaan ini berlaku, rasanya ini masanya kita merancang 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita akan lebih menghargai hubungan kekeluargaan yang kita ada sekarang. InsyaAllah. Dan saya kira lebih menghargai ni yang akan terjadi terutamanya apabila kita berada jauh daripada keluarga dan insan yang tersayang. Datin, kalau Datin boleh kongsikan juga apa sebenarnya momen ataupun perkara yang paling dirindui tentang Dayah dan juga Fahri, sebab yalah macam Dayah kongsikan tadi memang sentiasa bersama. Jadi sekarang ni apa yang paling dirindui? Banyak rindu ni. Kerinduan tu selalunya pada dia punya keceriaan, dia punya tanggungjawab tu. Tanggungjawab pada mak bapak dia kan. Dia satu yang dia ambil berat dengan orang lah. Lepas tu satu dia rindukan keceriaan dia. Dia selalu melawak, bergurau kan. Memberi, dia selalu memberi. Dia murah hati. Dia anak yang pemurah hati lah.
generous orang cakap kan, kita cakap lah. Ya. Tapi yang paling rindunya nak peluk cium dia lah, tu je. Yelah. Tak dapat. Kalau keceriaan yang dirindukan dari Dayah Bakar, memang kami yang kawan-kawan seorang Dayah Bakar ni pun sangat-sangat merindui keceriaan dan aura positif yang dipancarkan oleh Dayah Bakar. Betul sangat tu. Tapi Dayah, ini soalan cepu cemas juga untuk Dayah. Selain daripada nak rindu salam, peluk, cium, nak berjumpa dengan mak ayah dan ahli keluarga. Hari raya nanti selalu kan mak yang masak kan? Okey. Hari raya nanti agak-agaknya macam mana perancangan Dayah untuk nak masak kali pertama kan dapat berhari raya bersama dengan Kapten Hanif sendiri. Bagaimana, apa perancangan menu, nak masak macam mana, nak video call mami menggunakan teknologi ke untuk masak tu, ataupun bagaimana, ataupun order ke? Kat sana pun ada ramai keluarga baru juga kan? Okey. Sebenarnya satu lagi yang mungkin memang semua orang tak tahu, walaupun saya berada di sini bersama dengan suami dan anak, pada tahun ini saya tidak dapat beraya bersama dengan Kapten Hanif. Sekali lagi? Sekali lagi, disebabkan Kapten Hanif bertugas dan hanya akan pulang pada insya-Allah minggu ketiga hari raya. Jadi saya dan Fahri sebenarnya sangat bertuah dan sangat bersyukur sebab di sini kita ada keluarga besar, ramai sangat orang Malaysia yang baik-baik, lagi-lagi daripada pertahanan, defense, dan of course walaupun Kapten Hanif tidak dapat bersama dengan saya untuk hari raya Syawal pertama kan, dan sampai Syawal minggu ketiga tu, tapi kita akan terus, kita dah plan dah, okey, berapa hari sebelum raya, apa kata kita buat kuih, kita tengok YouTube je, kita nak buat kuih samprit, nak buat almond London. Lepas tu tentunya chef terhebat di dunia, ibu saya, kita akan minta resipi nak buat kuah kacang, rendang ayam. Mak saya punya signature adalah hati masak pekat. Jadi macam inilah, secara jujurnya saya memang betul-betul sangat-sangat orang kata spoil dengan makanan yang sedap lah oleh mak saya. Jadi saya dekat sini, saya baru betul-betul belajar masak dan sebagainya. Nampak hikmah dia dekat situ, belajar masak dekat sini. Jadi saya tak nak sia-siakan mak saya punya kepakaran. Jadi insya-Allah lah kita akan cuba masak macam mak saya, supaya boleh kongsi juga dengan kat sini, keluarga kat sini lah. InsyaAllah. Tapi Datin, kalau yelah maklumlah nak hilangkan juga sedikit kerinduan kepada Dayah tu kan, tak dapat nak bagi Dayah makan, boleh hantar pada Fiza dengan Uyaina. Anak-anak baru. Anak-anak ni hati masak pekat dan ayam. Nasi goreng tu paling rindu. Okey. Nanti grab kan InsyaAllah. Okey, sebenarnya kan kita memang nak bersembang dengan lebih lama lagi, tapi masa pun dah tak cukup. Jadi di hujung sembangan kita ni, sembangan pun boleh apalah Uyaina ni, sebab rindu sangat dengan Dayah lah ni. Mungkin sedikit ucapan yang nak diberikan oleh Datuk, Datin dan juga Abang Syahid kepada Dayah. Silakan. Hai Fahri. Ucapan pada dia. Ucapan selamat Hari Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya lah pada Dayah, suaminya dan Fahri. Nampak nama dia. Walaupun jauh tapi perasaan dia dekat. Dan terlalu mereka. Okey, terima kasih. Pula daripada nanti. Selamat Hari Raya Dayah. Fahri, selamat Hari Raya. Maaf lagi Jumaat ya. Maaf ya. Jaga dulu elok kawan-kawan. Okey. I love you. I love you too. Dari abang? Just untuk semua, hati-hatilah, PKP dah start. So, terima kasih. Selamat Hari Raya Fiza. Aina. Ya, terima kasih Mami. Cik Fazli, mungkin Cik Fazli boleh bagi sedikit rumusan ringkas tentang topik yang kita bawakan hari ini. Bagaimana sebenarnya teknologi juga dapat menghubungkan, tidak menjauhkan kita, tapi dapat merapatkan kita. Dan sedikit ucapan raya juga daripada Cik Fazli. Kita boleh gunakan teknologi dengan untuk mendekatkan yang jauh dengan saya bagi lima benda lah. Yang pertama, ringkasannya dekat ya. Yang pertama doakan orang daripada jauh. Yang kedua, ekspreskan perasaan ya, beritahu perasaan. Nabi kata, jikalau kamu menyintai saudara kamu, maka beritahulah aku menyintaimu. Yang ketiga adalah kongsi cerita, banyakkan bercerita.
Yang keempat adalah A, ambil berat dan tunjukkan anda ambil berat terhadap orang tersebut. Dan yang terakhir T adalah tanya khabar. Selalu bertanya khabar, guna WhatsApp, guna video call dan sebagainya, insyaAllah. Dan ini memperelokkan hubungan adalah arahan ataupun suruhan Tuhan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, maka perelokkanlah hubungan persaudaraan tersebut. Baik. Jadi saya ucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua penonton-penonton wanita hari ini, kepada semua warga kerja wanita hari ini yang melakukan dengan awesome sekali, dan tak lupa ahli keluarga yang tersayang di kampung dan di Lembah Kelang. Semoga kita mendapat kejayaan dan takwa dalam Ramadan ini. InsyaAllah. Banyak sebenarnya cara yang boleh kita lakukan untuk walaupun berada jauh di mata tetapi dekat di hati. Terima kasih. Ucapan raya daripada Dayah? Ya betul. Silakan. Oh, ya. Okey, baik. Saya nak ucapkan selamat raya kepada ibu bapa saya, ahli keluarga saya, mereka-mereka di Malaysia, sahabat-sahabat dan mereka yang sentiasa mendoakan kebaikan, kebahagiaan saya dan Fahri serta suami di sini. Di dalam dunia yang mungkin sekarang ramai yang tengah tertekan, ramai yang stres, saya harap kita boleh jadi seseorang yang boleh memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Sebab bagi saya kebahagiaan adalah daripada hati yang tenang. Jadi ini adalah waktu sukar untuk semua, tetapi ingatlah Allah nombor satu, dan juga kepada yang tersayang semua, jangan lupa untuk sentiasa ekspreskan rasa cinta dan kasih anda. Jadi dengan ini, Mak Abah, Dayah sayang sangat dekat Mak dengan Abah. InsyaAllah nanti Dayah balik dengan Fahri, dengan Nanik. InsyaAllah kita boleh masak lagi untuk Hari Raya. Kita boleh buat lagi aktiviti sama-sama. Jadi kena terus happy-happy, kena terus ceria, okey? Nampak ni Fahri? Gigit nak Fahri gigit. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Encik Fazli Yusof, kepada Abang Syahid, kepada Datin Halimatul Kamaliah, kepada Datuk Abu Bakar, kepada Dayah Bakar, Fahri, dan juga kirimkan salam buat Kapten Hanif. InsyaAllah. Dan kami doakan juga semoga bagi anda yang sedang menonton ketika ini, mungkin kalau sebelum ni anda merasakan bahawa diri kita ni sedih, malang, tak dapat berhari raya bersama dengan keluarga, ada lagi insan lain juga yang mungkin melalui nasib yang sama. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah kita ingat apa yang Cik Fazli kata tadi, dekat, doakan, ekspres dan lakukan perkara-perkara yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Itu yang paling penting, semangat menyambut Syawal itu jangan diketepikan hanya kerana kita berada jauh dengan keluarga. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.